بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, engkau sebenarnya adalah kosong dari akhirat, tetapi penuh dengan dunia. Memang merisaukanku keadaanmu itu, kerana engkau selalu menjauhi kaum salihin dan para awliya. Engkau tidak suka duduk dengan mereka. Engkau suka menyendiri dengan pendapatmu. Tidakkah engkau tahu bahawa siapa yang berpegang dengan pendapatnya sendiri akan tersesat? Tiada seorang alim pun, melainkan dia perlu untuk menambah ilmunya. Tiada seorang yang mengaku alim, melainkan ada alim lain yang lebih berilmu daripadanya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Tiadalah kamu diberikan ilmu kecuali sedikit sekali. Dampingilah para ulama. Carilah kumpulan ahli ilmu yang besar. Kekalkan kesungguhan diri dalam mencari ilmu, dan ikutilah jalan ini, dan jangan berpisah daripadanya. Ikutilah jalan yang benar dan jangan buat sesuka hati. Nescaya engkau tidak perlu kepada yang lainnya. Inilah jalannya, dan jangan menurut kehendak jiwamu dan hawa nafsumu, tetapi turuti hukum dan amalkannya. Dan tinggalkan daya upaya dan kedegilanmu dengan berserah diri dan bertelempuh, tidak dengan terburu-buru, malah dengan langkah satu-satu. Ini semua tidak akan tercapai dengan terburu-buru. Bahkan dia memerlukan perhubungan dan tokoh-tokoh, kesabaran, penanggungan dan mujahadah. Dan perlu engkau berteman dengan para raja ahli makrifat, supaya dia boleh menunjukimu dan mengenalkanmu serta menanggung berat penanggunganmu. Lalu engkau berjalan dalam rombongannya. Maka jika engkau merasa lelah, dia akan menyuruh agar engkau diangkat atau dibenarkanmu membonceng di belakang kenderaannya. Jika engkau seorang pencinta, diboncengkanmu di belakangnya. Dan jika engkau seorang yang dicintai, diberikanmu duduk di atas kain alas kenderaannya. Dan dia akan membonceng di belakang. Siapa yang telah merasakan ini, maka dia telah mengenali Allah. Duduk dengan seorang ahli yang mempunyai keahlian adalah suatu nikmat. Dan duduk dengan orang-orang yang rosak, pendusta dan munafik adalah nikmah, yakni bencana. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita menghalusi dan cuba memahami wasiat serta nasihat taujihat Imam Abdul Qadir Al-Jilani untuk mengislahkan diri kita, memperbaiki diri kita, dan menjadikan kita senantiasa berada pada jalan yang lurus dan dalam rahmat Allah serta kasih sayangnya, serta senantiasa berada dalam taufik untuk melakukan ketaatan, melakukan ibadat, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara perkara yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, bila kebanyakan kita ini banyak cintakan dunia berbanding akhirat. Akhiratnya kosong, dunianya penuh. Maka ini kebanyakan manusia. Bila kita nak tahu apakah dalam diri kita ini ada akhirat atau kosong akhirat, atau akhirat kita dalam terancam kerana pengaruh dunia. Seorang ulama yang terkenal, Syekh Mutawalli Asy'arawi almarhum,
Bila ditanya kepadanya bagaimana nak kenal ahli dunia dan ahli akhirat, ini orang yang dalam dirinya penuh dengan dunia atau orang yang dirinya penuh akhirat. Kata beliau, kalau seorang datang memberikan kepada kamu harta, dia beri kamu duit, kemudian datang seorang pula meminta daripada kamu duit tersebut, mana yang kamu lebih suka? Kamu dapat duit ke kamu beri duit? Kalau sekiranya memberi duit itu lebih kamu suka daripada kamu dapat duit, berarti kamu ahli akhirat. Tetapi kalau memperoleh dunia lebih kamu suka daripada memberinya kepada orang lain, berarti kamu ahli dunia. Itu secara basic. Kerana itu para ulama menyatakan, seorang yang memberi pada jalan Allah lebih disukai daripada dia mencari harta itu sendiri. Walau mungkin dia bersusah payah dalam mencari harta, bahkan dia menghadapi berbagai rintangan, bahkan masa yang panjang, namun memberinya lebih disuka, maka dia ahli akhirat. Kerana apa? Kan dia melihat apa yang ada di sisi Allah berbanding apa yang berada di sisinya. Contoh, harta yang kita perolehi lalu kita simpan di sisi kita, apa yang kita dapat? Sedikit jaminan ahli dunia. Sedangkan jaminan itu bukanlah jaminan berkekalan, kan datang kematian lebih cepat daripada angan-angan dan cita-cita kita. Maka mati kita. Di mana harta kita? Kan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu adam mali mali wa hal min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Anak-anak Adam senantiasa berbangga dengan berkata, ini harta saya, ini aset saya, ini properti saya, ini pelaburan saya, ini saya punya aset, ini saya punya itu dan ini. Dia terus menyebut, ini harta saya, ini harta saya. Apakah kamu punya harta, kata Rasulullah? Harta kamu yang sebenar yang kamu makan lalu menjadi najis dan tahi, atau yang kamu pakai lalu buruk di badan kamu, atau yang kamu sedekah maka disimpan di sisi Allah. Kan itu satu hari bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah radhiyallahu ta'ala nak bersedekah dengan kambing. Ada orang bagi kambing seekor, sedekahlah. Lalu bila Aisyah ni radhiyallahu ta'ala bila sedekah, dia ingat Rasulullah ni suka peha kambing, maka dia tinggal bahagian apa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Bila mana Rasulullah pulang, Nabi kata, apa yang tinggal? Maka jawab Aisyah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, semua habis, yang tinggal cuma peha. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa yang tinggal yang sebenar ialah apa yang telah kamu berikan pada jalan Allah, dan yang peha yang kamu simpan ini ialah benda yang tak habis. Ini yang tak habis sebenarnya. Yang habis itu, yang tersimpan, yang terbaki ialah apa yang kamu telah berikan. Yang ni yang tak bagi ni lah yang habis sebenarnya. Maksudnya tak ada nilai. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajar pada kita. Jadi kalau kita ni ahli dunia yang kosong dari akhirat, bagaimana kita nak menjadikan diri kita ni ahli akhirat? Maka Syekh Abdul Qadir menyebut, iaitu mendampingi orang solihin dan para awliya. Di sisi Syekh Abdul Qadir Jilani, orang yang tak suka damping orang soleh dan para awliya, tak suka duduk, tak suka pegang pendapat mereka, berarti ini ahli dunia. Tuan-tuan, apa mulia orang soleh? Dan apa mulianya para wali dan para ulama? Sebab bila kita bersama dengan mereka, kita rasa macam ada kekuatan untuk beribadat. Bukan mereka menjadi sebab membantu kita dalam ibadat. Yang kedua, menjadikan punca kita istiqamah dalam melakukan ketaatan. Kita jadi istiqamah sebab ada dengan orang-orang macam ni, orang baik ni, dengan para ulama ni. Dan yang ketiga, menjadikan kita sabat ala din, kukuh, atau kita katakan tetap teguh dalam agama. Dan yang keempat ialah kita akan jadi berlomba-lomba buat baik. Sebab bila kita duduk dengan orang soleh, para ulama, mereka inilah orang yang bukan sekadar buat baik, berlomba. Lalu kita akan berlomba. Maka orang yang berlomba dalam buat hal kebaikan itu ahli akhirat. Kan Allah berfirman, fastabiqul khairat,
Dan Allah menyebut sifat mereka, kanu yusari'una fil khairat, adalah mereka itu berlomba-lomba dalam buat baik. Dan bila mana kita duduk dengan orang-orang soleh dan para awliya, kita mendapat teguran dan nasihat. Teguran dan nasihat yang baik. Maka taklah kita terpenjara dengan pendapat sendiri. Dalam hidup ni, kalau boleh jangan ada pendapat kita sendiri. Kebanyakan pendapat kita datang daripada hawa nafsu, datang dengan kepentingan kita, bukan dengan kebenaran. Mereka orang-orang yang Allah rahmati. Sebab itu kita kalau nak beri pendapat satu perkara, kita pun tanya, apa asas pendapat kita? Pengalaman? Atau logik? Atau kerana kita rasakan dia ada untung pada kita secara zahir? Tuan-tuan, orang-orang soleh, dan demikian juga para wali dan para ulama, mereka dalam beri pendapat berlandaskan pada hukum. Nak beri pendapat ada hukumnya. Bukan suka-suka nak cakap, ini pendapat saya, ini pendapat. Dan kedua, mereka tak pernah berbangga dengan pendapat mereka. Mereka tak tahu hebat pendapat saya. Mereka tak bangga. Kalau orang ikut, alhamdulillah, orang ikut kebenaran, bukan ikut mereka. Kita ni kalau beri pendapat, kalau ikut pendapat kita, tengok dia ikut pendapat saya, lalu kita mudah riak. Mereka orang soleh, ketika mana pendapat mereka diikuti, mereka tak kata ikut pendapat mereka, mereka kata dia ikut kebenaran, maka tak ada rasa riak atau sombong. Dan kerana orang soleh dan orang yang namanya para ulama, namanya para wali, asas pendapat tadi ilmu yang sentiasa berkembang, bukan ilmu mati. Umpama ilmu mereka bagaikan sungai mengalir, umpama ilmu mereka bagaikan lautan. Itu ilmu mereka. Kerana Allah Ta'ala sentiasa tambah ilmu mereka, kerana setiap kali mereka ada ilmu, mereka beramal. Dan doa mereka, wa qur rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkan ilmu. Maka bila kita duduk juga dengan orang alim, orang soleh, orang awliya, kita akan nampak akhlak yang baik. Akhlak-akhlak yang baik. Dan juga kita dapat semangat mereka. Dan ni para ulama, semangat membaca mereka luar biasa. Kita kadang-kadang nak baca 10 helai pun payah. Mereka baca sampai 600-700 muka surat satu hari. Mereka boleh baca kitab tu, baca kitab ni. Ni semangat, kita pun nak ambil. Kadang-kadang kita duduk dengan mereka, mereka tolong bacakan kitab kepada kita. Ya Allah, kita dapat semangat mereka. Banyak mana kitab kita khatam kerana mereka. Ni kalau seorang-seorang kita nak baca, tak bacanya kita. Seorang-seorang kita nak faham, tak ada nak fahamnya kita. Rasa macam tak punya kesempatan. Tapi kerana kita duduk dengan orang alim, orang soleh, kita duduk dengan para awliya, maka kita dapati semangat belajar. Dan kita juga mendapat kefahaman yang mudah dan kefahaman yang tepat. Dan juga kita mendapat semangat untuk beramal dan semangat untuk menyebarkan ilmu. Kalau pendek kata, tuan-tuan sekalian, bila kita damping orang-orang soleh, kebaikannya tidak terhingga, keberkatannya berganda, kemuliaan umur dan usia, serta dekatnya kita dengan Allah dan rahmatnya. Tapi kalau kita menjauhi orang alim, orang soleh, para wali, maka dunia akan terus menawan kita. Yang membebaskan kita daripada ikatan dan tawanan dunia ialah mendampingi mereka-mereka yang Allah Ta'ala jadikan di tangan mereka kunci-kunci pembebasan dari dunia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bahawa orang yang benar-benar alim, sifat dia dari satu sifat dia. Pertama ialah orang alim sebenarnya dia sentiasa suka tambah ilmu. Ini orang alim. Bukan dia kira mengaji satu tempat dah habis itu. Ini bukan orang alim sebenarnya. Tuan-tuan, kalau kita sebut petarung yang hebat, kita bukan kenal orang main tinju nama Muhammad Ali. Tahu hebat. Kenapa? Sebab dia berlatih setiap hari. Skill dia setiap hari bertambah. Mana-mana namanya pemain yang hebat, dia bukan main sekali, dia pandai, dia pun stop main, atau dia stop berlatih. Tidak. Sama juga orang berilmu. Bila mana dia ada ilmu, maka keinginan menambah ilmu itu terlalu kuat.
Bahkan Allah Ta'ala suruh kita tambah ilmu. Jadi kalau kita nak kenal orang alim sebenar, dia tambah tak ilmu dia. Kalau dia duduk sekat tu je, dekat, maka kita bimbang datangnya idea-idea yang tak masuk, idea-idea yang kita katakan tidak relevan dengan keadaan semasa. Sebab itu para ulama mereka ni dipanggil hayawiyah, hidup ilmu mereka. Ilmu mereka ni ilmu yang hidup, bukan ilmu yang mati. Tak tahu umpama laut, umpama sungai yang hidup, mengalir terus menerus. Kalau ada kekeruhan yang cepat dijernihkan, kalau ada kotoran yang cepat dihanyutkan kotoran tersebut, sehingga tiada berbaki lagi kotoran di atas permukaannya. Dan orang alim yang sebenar juga, dia tahu atas orang alim ada yang lebih alim. Contoh Allah sebut dalam Quran, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang alim atasnya ada yang paling alim lagi. Artinya ada tawaduk mereka. Apatah lagi kita semua tahu, kalaupun kita katalah kita alim, ketahuilah ilmu yang Allah beri pada kita, pada semua makhluk ini sikit je. Bagaimana kita nak kata kita pandai? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu cuma diberikan ilmu sedikit. Jadi ini orang alim kita nak cari. Orang alim yang saya katakan suka tambah ilmu. Orang alim yang tawaduk. Orang alim yang mengakui ada orang pandai pada dia. Ada. Saya yakin, saya percaya ada orang lebih pandai daripada kita, lebih alim, lebih hebat. Itu sunnatullah, supaya tak ada orang sombong dalam dunia. Ketika mana kita rasa alim, maka Allah datangkan zallatul lisan, kesalang lidah kita, supaya kita tahu kita ada kekurangan. Tentang mana orang alim besar, tiba-tiba berlaku zallatul lisan, gelinciran lidah, lalu dia bercakap salah. Sengaja namun tapi dia akan cakap salah. Oleh kerana itulah kita kena akui ilmu Allah punya. Ilmu Allah bagi. Dan Allah boleh menaikkan siapa yang dikehendaki. Hari ni orang ni nampak naik, esok orang ni pula, lusa orang ni pula. Ini sunnatullah. Kemudian Syekh Abdul Qadir ketika menyebut tentang perlu kita mendekati mereka, jangan jauhi. Kalau kita jauhi orang soleh, kita jauhi para ulama, kita jauhi para awliya, maka kita ahli dunia. Bila kita mendekati mereka, mendampingi mereka, maka kita akan menjadi ahli akhirat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dampinglah para ulama. Baik, istilah damping para ulama, apa maksudnya? Maksudnya senantiasa duduk dalam majlis ilmu dia. Bukan kita melekat gimana ikut dia, bukan begitu. Kadang-kadang kita tidak perlu melekat macam tu. Dia ke mana kita ikut, dia ke sini dia ikut. Dan orang yang macam tu pun tak ada peluang. Dengan kata lain, tak ramai berpeluang macam tu. Tapi yang benar-benar pendampingan ialah dampingi dengan ilmu. Tetapi bila dia berkongsi dia ilmu, maka kita ambil ilmu dia. Dia sampaikan ilmu, kita catat ilmu dia. Kerana sebahagian besar ilmunya ialah datang daripada ilham yang Allah beri pada dia. Kita ilmu para ulama yang mukhlisin. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab, misal kata ilmu dia ni, mungkin dalam buku tu dia cuma sebut 2-30% ilmu dia. Lagi 80%, 70% tadi ialah ilham yang Allah beri. Itu yang kita nak. Ilham yang baik sebab dia mengetuk terus pintu hati kita. Dia terus memberi kita kesedaran yang cepat. Maka ini keberkatan ilmu yang Allah beri pada orang-orang soleh. Sebab itu tuan-tuan, bila para ulama, kenapa mereka suka duduk dengan majlis ilmu? Walau mereka boleh je baca buku. Dia baca buku, kefahaman tadi terhad. Tapi bila mendengar ulama menghurai buku tadi, lihat dia punya membuka ufuk kefahaman yang luas. Akan datang idea-idea, datang bicara-bicara yang kita katakan, Masya Allah, ini bukan bicara buku ni. Ini satu bicara hikmah. Kenapa? Ilham daripada Allah. Damping ulama dengan duduk belajar dengan mereka. Bukan maksud kita musafir dengan mereka. Itu tak ramai orang boleh buat. Tapi kita damping duduk majlis ilmu. Dan kata beliau, cari kumpulan ahli ilmu yang besar. Maksudnya tuan-tuan, cari kumpulan ahli-ahli ilmu yang besar. Kerana lagi besar majlis ilmu tadi, lebih selamat daripada kesesatan. Majlis ilmu yang besar, maknanya ada teguran yang luas. Maksudnya, apakah maksudnya? Ya, kerana orang bila mana dia alim sebenar, Allah akan datangkan ramai orang dengar ilmu dia. Datang orang ramai mengambil manfaat ilmunya. Maka kita nak cari mereka ini. Kemudian
Kata Syekh Abdul Qadir, bersungguhlah cari ilmu. Bersungguh cari ilmu. Tentang ilmu ni kita sama ada jadi sami' atau mustami', atau kita menjadi muhib, atau kita menjadi talib. Kita cuma dengar, terdengar namanya. Atau kita memang berusaha mendengar. Atau kita memang menjadi talib, pencari. Kadang talibul ilmi, pencari ilmu. Cari ni maksudnya apa? Kita akan gerak cari dia. Dia orang yang benar-benar menuntut ilmu, kita akan kenal dia, dia akan mencatat. Kita tahu dia ni menuntut ilmu. Dia mencatat setiap poin tadi. Oh, ini talibul ilmi. Dan dia menghafaznya. Dan dia memahaminya. Dan dia menyampaikannya. Itu kesungguhan ahli ilmu. Tentu kadang-kadang kita kata kita pernah dengar, tapi cakap apa lupa satu poin. Satu ada beritahu 3, saya lupa satu. Ya, bahaya kita tidak mencatat. Atau kadang-kadang kita rasa dia ada macam beritahu, tapi macam tak berapa clear sangat. Lihat, kita tak catat. Tuan-tuan, kalau kita catat, nescaya ilmu tadi akan bersama dengan kita. Sebab itu di antara penyesalan seorang dalam majlis ilmu ialah dia tidak mencatat. Dia akan menyesal. Maka kita catat. Cuma hari ni, Masya Allah, tuan-tuan, pada ilmu kita boleh ulang-ulang. Kita tengok dalam FB Live, nanti kita ulang-ulang dengar. Maka kita dapat. Ini cara barulah, cara moden. Maka lazimi cara tersebut. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, ikut jalan ini. Jalan apa? Jalan menuntut ilmu. Jangan berpisah. Kerana ini jalan yang benar. Ini jalan yang menjadikan kita mengetahui kebenaran. Tuan-tuan sekalian, kita dah sebut Islam ni agama ilmu. Islam ni bukan agama hawa nafsu. Dan ilmu dalam Islam pula bukan ilmu akal semutlak. Ia ilmu syariat. Apa maksud ilmu akal? Tentang akal ni dia ada dorongan nafsu juga. Tapi bila sebut syariat, ia adalah satu wahyu yang Allah turunkan dan dalam pemeliharaan kewahyuan. Kalau orang pakai ilmu akal, maka dia akan cari untung duniawi. Itu nak jual arak, nak berjudi sebab nampak secara akal untung. Itu sanggup terima penajaan syarikat judi, syarikat arak, kan nampak untung. Sebab dia guna akal mutlak yang dipandukan oleh hawa nafsu. Kita syariat, akal kita tunduk pada syariat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendahului akal kamu di hadapan perintah Allah dan Rasul. Kenapa kita ni, agama ni kita tak boleh fikir dengan akal secara mutlak? Sebab akal kita ni banyak buat silap daripada betul. Walaupun orang tu kita sebut dah berakal, dalam perjalanan hidup dia akan banyak buat silap. Bila dia tidak bersyariat. Bila dia nak marah ke suami dia pun minta cerai. Akalnya fikir dengan cerai saya akan bahagia. Akhirnya dia tersilap. Lagi merana dia. Si suami buat peli fikir nak menyusah bini ni, ceraikan dia. Akal dia kata untung cerai ni, tidak menyusah. Tiba dia nampak kerugiannya. Akal kata saya nak bisnes ni lah, tiba rugi. Akal kata budak ni saya sergah, saya marah dia, tiba-tiba berdendang dan bermusuh. Akal kata buat laju lah, cepat sampai, akhir aksiden masuk longkang. Itu semua akal kata. Tak akal kita, berapa persen betul dia? Bila kita berfikir secara mahdah, akal mutlak, silap banyak. Kita terpaksa tarajuk, berundur balik. Kita nak fikir secara syariat. Sebab bukankah syariat ni dipahami oleh akal? Ya. Tapi syariat itu atas pada akal. Bukan akal atas pada syariat. Contoh, kita gini. Berdua-duaan lelaki perempuan. Akal kata kita tak buat apa-apa, Ustaz. Kita duduk-dua ni sembang. Lelaki perempuan ni bukan mahram. Kita sembang. Syariat kata, kalau kamu duduk berdua dengan perempuan, yang ketiganya syaitan. Maksud ketiga syaitan ialah akan datang keinginan kamu melakukan maksiat. Akal kata tak ada apalah Ustaz, saya pun dah biasa, saya duduk sembang biasa. Jangan, syariat dah beritahu. Akal kata tak, kita bagi pinjam orang tak untung, buat apa, kita untunglah sikit, biarlah ada riba sikit, interest. Dia pinjam 5-6 tahun Ustaz, takkan tak ada interest. Akal kata, syariat kata haram.
itu menindas, itu menghilangkan keberkatan harta. Akhirnya orang ni dia buat interest, orang yang hutang dia tak bayar, lagi teruk. Dia nak untung 10%, akhirnya bayar pun tak, pahala pun tak dapat. Yang ni pula dibagi pinjam secara syariat. Awak pinjam 1,000, bayar 1,000. Baik katakan orang ni pun tak bayar, dia dapat pahala dan tuntutan akhirat kelak. Maka lihat antara akal versus syariat. Kita terima rasuah, akal kata untung, saya gaji 800, dengan terima rasuah 1,000, 1,800, banyak? Belum tentu banyak. Allah hilangkan fungsi duit. Anak tak sihat, habis duit. Bini pun tak sihat, kita pun tak sihat. Bala-bala datang macam-macam. Belum lagi kena tangkap di SPRM. Masuk penjara. Nak untung 1,200, masuk penjara. Bayar dengan 10 kali nilai suapan. Akal selalu silap. Kerana itu kita nak fikir secara syariat. Syariat ni tuan-tuan, satu benda yang atas pada akal kita. Atas dan semua hal. Cuba bagi satu contoh, dan kita tengok macam mana syariat itu berfungsi. Contohlah, kita nak marah orang. Akal kita kata kalau marah orang, maka dia akan baik lah, okey lah. Lalu kita pun gunalah bahasa-bahasa maki hamu keturunan dia. Syariat kata, kalau kita nak marah, kalau kita mampu sabar, jauh lebih baik. Syariat kata, bila kita nak marah, jangan maki hamu, jangan sebut keturunan dia. Nah, ni keturunan awak sama belaka. Jangan. Dia tak akan memberi teguran. Dia akan cuma melampiaskan amarah dan membentuk dendam. Akhirnya tuan-tuan, kita pun guna syariat. Marah tadi bertempat, waktunya. Kalau boleh kita telan kemarahan, jauh lebih baik. Marah ni kalau kita telan, memanglah rasa ego kita jatuh. Tapi ia adalah obat paling mujarab untuk jadi baik. Tak ada marah, telan je. Ustaz, saya kalau marah, kalau tak lepas tak, paling kuat naik tangan kaki, baru puas hati. Jangan. Bila kita marah, tak ada pernah orang tak menyesal bila dia melaksanakan kemarahannya. Kita marah, kita naik tangan, naik kaki, kita mungkin pecahkan tu, pecahkan ni. Akhirnya ada seorang hamba Allah, setiap kali dia marah, dia akan pecahkan TV dia, pecahkan remote dia, pecahkan telefon dia. Itu selalu dia buat. Dia beli telefon mahal-mahal, ribu-ribu lah, dia pecahkan. Lepas tu dia kena beli baru pula. Dia pecahkan TV dia, beli baru pula. Kita lihat, dia nampak kerugiannya, tapi dia kekalkan benda tu. Ini orang marah ni. Bila dia tidak mampu melihat keuntungan dalam menahan kemarahan, dia dah nampak terang-terang ruginya kalau kita marah. Kita kalau marah apa pun rugi. Kita tak pernah tengok orang bila marah dia untung. Marah ini seolah-olah ini perniagaan merugikan kita. Sebab itu kita kena pandai marah ikut syariat. Datang marah, tuan-tuan ambil wuduk dulu, istighfar dulu, auzubillah dulu, duduk dulu. Duduk. Biar apa yang kita nak sampaikan tadi memang maksudnya, bukan makiannya. Apa yang kita nak sampai ialah nasihatnya, bukan kita katakan sebagai penghinaannya. Maka lihat syariat. Kemudian kata Syekh lagi, inilah jalannya, dan jangan turut kehendak jiwa dan hawa nafsu. Macam saya sebut tadi, asasnya ialah ilmu, yakni syariat, bukan diri kita, bukan nafsu kita. Orang yang berfikir untuk untung dirinya dengan membelakangi syariat, dia akan rugi. Orang yang berfikir untuk memuaskan hawa nafsunya dengan membelakangi syariat, dia akan mati. Oh, sedap ni, saya nak makan semua benda. Akhirnya dia pun penyakit macam-macam. Ya, nafsu dia. Islam aja. Kalau kita bila berbuka puasa, Islam aja mudah, makan kurma dulu. Rahsia kita makan kurma kenapa? Kita dapat gula yang simple. Sebab kita kehilangan gula banyak. Makan kurma, gula yang simple semula jadi. Dan kita akan dapat tenaga secara berperingkat-peringkat. Bukan mengejut. Ni terus belasah makan tu, makan ni, akhirnya dia pun lemah. Instead dia nak rasa gagah dengan makan, akhirnya tak boleh solat tarawih, kekenyangan. Akhir tak boleh qiyam. Cuba makan cara syariat aja.
Kan? Kata Nabi SAW, sulusun lit-ta'am, sulusun lit-syarab, sulusun lit-nafas. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas. Ada orang kata, Ustaz, saya semayang tarawih, setiap kali saya sendawa ni keluar ni. Saya kata, ini kerana perut awak penuh. Bila perut awak penuh, air tu tolak, angin tadi tak ada ruang, maka dia akan tolak supaya dia ada ruang. Sebab itu Nabi SAW kata, dalam perut kita biar ada 1/3 untuk bernafas, supaya air, makanan, bila berlaku penghadaman yang mengeluarkan gas tadi, dia ada ruang untuk menampung ruang tadi. Kalau tidak, dia akan lonjak keluar. Itu masa rokok keluar makanan. Habis batal lah. Kita telang pula balik. Maka ini semua benda-benda yang syariah ajar kita. Cantik syariah ajar. Kemudian kata Syekh, tinggalkanlah daya upaya dan degil kamu dengan berserah diri dan bertelepuh, yakni menyerah diri. Contoh, kita kadang-kadang bila tengok apa yang syariah ajar, Allah, Ustaz ni macam rugi saya ni, serah pada Allah. Kita tak rugi apa-apa. Yakinlah dalam penyelesaian syariat, dia tak akan merugikan kita. Walau kita nampak rugi sekejap, tapi untung selama-lamanya. Macam rugi ni, saya nak pilih jodoh untuk anak saya. Seorang ada agama, seorang ada duit. Yang ada duit nampak senang, Ustaz, dia pun dah ada macam-macam kemewahan. Seorang ni, Ustaz, dia agama bagus, Ustaz, tapi duit tak banyak lah. Saya nak pilih mana? Kita katakan syariah ajar pilih agama. Pilih agama. Kita, tuan-tuan, dengan berhati pilihlah menantu kita ada agama. Allah, macam mana masa depan anak kita dengan orang yang ni, duit tak banyak. Kita nampak macam rugi. Kelak Allah tunjuk keuntungan dia. Anak kita dijaga dengan baik, anak kita diberi makan dengan baik, dinasihat dengan baik. Yang ni pula yang kita beri harta je, anak kita kena macam-macam, lalai daripada akhirat. Itu contoh bagaimana tanda kita tengok macam rugi. Hantar anak-anak mengaji sekolah agama, ya Allah, macam ruginya. Nak kerja apa? Kawan dulu macam tu. Walaupun sekarang ni stigma itu ada, agak saya kata mungkin tidak wujud atau berkurangan. Dulu kalau sebut dia hantar sekolah agama, dia tanya nak makan apa, nak kerja apa. Dia lupa rezeki dari Allah. Ada orang struggle hantar agama. Ada seorang hamba Allah, saat saya hantar anak saya tahfiz, sebulan RM590 kat 600. Kerja saya driver bas. Saya yakin ada masa depan anak saya. Tetap semangat dia ni. Dia anak dia tegur hantar tahfiz. Seorang saya tanya dia, berapa? RM590. Awak gaji berapa? Dia kata gaji saya RM2,000 buat bas, buat buah kilang. Anak je dekat RM2,000 dah. Tapi saya yakin rezeki saya. Saya yakin. Nak suruh anak dia baik. Kalau nampak macam rugi pelaburan tadi, rupa-rupanya untung. Anak jadi baik, soleh. Dalam dada ada Quran. Sejuk ayah dengar, anak-anak baca Quran. Anak-anak jadi imam. Anak-anak pimpin masyarakat. Anak-anak tafsir Quran. Jadi, tuan-tuan, buang degil kita tu. Buang rasa rugi kita. Kemudian kata Syekh, dalam agama ni jangan terburu-buru, tapi satu-satu. Maknanya, kita dalam menuntut ilmu ni, kita terburu-buru nak alim cepat, nak pandai cepat. Jangan, satu-satu. Kadang-kadang kita cadang ketuk guru kita, tak boleh tak ngajar kitab ni pula. Betul kitab ni pula. Oh, cepatnya nak pandai. Satu-satu. Tuan-tuan dah duduk. Ilmu ni sebenarnya bukan apa yang kita belajar tu, tapi apa yang Allah ilhamkan pada kita. Apa yang Allah turunkan rahmat, keberkatan ini. Kadang-kadang kita dampingi tok guru kita 10 tahun, 15 tahun. Ya, kitab ni sebiji, dia habis. Contohlah sebuah je habis. Tapi dek keberkatan ilmu tadi, kita dapat baca banyak kitab lain. Keberkatan. Sebab itu kita tak perlulah nak sarankan guru kita, kitab ni pula. Dek kerana gopo-gapa kita nak sesuatu. Ya, ada hamba Allah, bila kita ngajar satu kitab ni boleh tak? Kitab ni semua dia nak pulung. Kita sabar satu-satu. Kalau awak tak boleh sabar, saya carilah mana-mana orang lain. Sebab ilmu ni bukan kita boleh ambil terburu-buru. Ambil satu-satu. Kita ambil terburu-buru, kita pun hilang dengan begitu cepat. Ambil satu biar dia melekat. Umpama kita menulis pada batu, satu perkataan demi satu perkataan, walau lambat untuk ukir pada batu, tapi dia tahan beratus tahun.
Tapi kita tulis atas air, laju je atas air, tapi dia hilang terus. Tulis atas batu kan susah, pahatnya untuk berapa kalimah, tapi dia bertahan ribuan tahun. Maka ilmu macam tu. Kemudian kata Syekh, kamu memerlukan hubungan. Ilmu ni bukan sekadar belajar, tapi ada hubungan dengan guru kita. Dan tokoh-tokoh, kita kenal tokoh-tokoh ni, ahli-ahli, dan bertemu dengan ahli makrifat. Baik, bila kita kenal, kita jumpa ahli makrifat, ini disebut sebagai murabbi kita. Murabbi ni tengok kalau kita tempang, lumpuh, tak larat, dia akan angkat kita, bantu kita. Kalau nampak kita ni Masya Allah sudah naik level, dia akan bawa kita belakang dia, atau dia bagi kita duduk tempat dia, sehinggalah orang ni benar-benar memimpin pula masyarakat. Tok guru ni tuan-tuan, bila mengajar anak murid, dia tengok anak murid yang talented, yang berbakat, maka sampai masa dia akan mewasiatkan tempatku digantikan oleh fulan bin fulan. Dia tengok secara menyeluruh. Maka ini ahli makrifat. Jadi kita kalau duduk dengan ahli makrifat, dia akan menjadi sifatnya murabbi. Murabbi apa maksud? Dia tidak ada waktu yang tertentu untuk tegur kita. Bukan semua waktu itu ialah teguran pada kita. Kita tuan-tuan kalau belajar dengan cikgu, dia ada masa dia 8 pagi sampai 4 petang contoh, atau sampai 12 tengah hari. Jadi murabbi ni dia tak ada masa. Dia tak terikat dengan tempat, dia tak terikat dengan masa. Bila kita salah, dia akan bimbing kita. Itu kita panggil murabbi, terutamanya kalangan ahli makrifat, yang dia akan tegur kita sebagaimana seorang ibu tegur anaknya. Bukan dia akan mengambil berat pada kita sebagaimana seorang ibu dan ayah mengambil berat pada anaknya. Bukan dia mendoakan kepada kita sebagaimana ibu dan ayah mendoakan untuk kita. Dia mengambil suatu sifat yang prihatin pada kita. Ini murabbi. Sebab tu kalau dia marah, seperti ayah kita marah. Kalau dia marah, kalau kita kata nasihat, seperti mak kita nasihat. Bukan lebih pada tu. Kan dia inginkan kebaikan. Dia akan tegur semua benda kita. Bukan tegur benda yang kita belajar tak faham. Ni kadang-kadang rumah kita ada patung, ada apa dia tegur, ni jangan ada patung, malaikat tak masuk, haram, dosa. Kadang-kadang ada kesilapan pemakaian kita dan sebagainya, dia akan tegur, pakai awak ni tak sempurna tutup auratnya. Atau kita berbisnes, dia akan tegur kita, awak ni bisnes ni bahaya, ni rasuah, ini haram, ini syubhah. Kerana dia murabbi. Murabbi, maka dia akan perhati mana silap kita untuk dibimbing, mana salah kita untuk ditegur, mana kegelinciran kita untuk angkat kembali kita berada pada tapak dia atau pada jalan dia. Dia cari orang macam ni. Kemudian sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, duduk dengan ahli satu nikmat. Tuan-tuan, kalau kita jumpa seorang ulama yang memang ahlinya nikmat, sebab dia akan beri faham menyeluruh. Tapi kalau kita duduk dengan rosak, pendusta, munafik, maka itu nikmah. Dia ada nikmat, dia ada nikmah. Apa itu nikmah? Bala, musibah. Diperhatikan dengan siapa kita duduk, dan dengan siapa kita bicara, dengan siapa kita minta pendapat, dengan siapa yang kita ikut. Maka ini yang akan memastikan kita benar-benar melalui jalan akhirat, bukan jalan dunia. Benar-benar menjadikan akhirat dalam diri kita penuh, bukan dunia itu penuh. Maka ini ingatan yang perlu kita semak di hati kita, pengajaran yang baik. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.